Hai korang, selamat datang ke channel YouTube Cikgu Pali Account bersama dengan Cikgu Pali. Dalam video kali ini, kita akan sambung perbincangan kita pasal tajuk teknik menjawab soalan akaun pengeluaran part yang kedua. Jadi adik-adik yang masih lagi belum tengok video akaun pengeluaran part yang pertama, korang boleh tonton video tersebut dengan cara klik link di atas. Baik, so ini game plan kita untuk tajuk akaun pengeluaran. Yang pertama, cikgu akan kongsikan kepada korang bagaimana cara mengira kos prima. Yang kedua, kita akan kira kos overhead. Dan yang ketiga, kita akan tengok kerja dalam proses. Dan yang keempat, kita akan kira bersama-sama kos pengeluaran. Jadi basically nak kira kos pengeluaran ni, kita kena buat satu akaun yang dipanggil akaun pengeluaran. Jadi ini soalan yang Cikgu Pali ambil daripada SMKA Sultan Ahmad Shah dari daerah Pekan Pahang. Okey, korang boleh tengok video ni ataupun cari soalan ini dekat internet secara percuma. Baik, so ini kehendak soalan, dia akan bagi kita imbangan duga. Kemudian dia akan bagi kita maklumat tambahan dan dibagi kita kehendak soalan. Soalan ni nak kita buat akaun pengeluaran dan markahnya ialah 13 markah. Baik, so pertama sekali yang korang kena tengok pada tarikh awal, tarikh 1 Januari. Ada apa dibagi situ? Dibagi kita alat-alat kecil. So tolong ingat sekarang kita kena kira belanja ataupun berapakah alat kecil yang sudah digunakan. So korang cari perkataan alat kecil di 3 tempat. Pertama, pada tarikh awal RM300 kita ada alat kecil awal. Kemudian kita ada belian alat kecil. Dan yang ketiga, kita ada alat kecil pada akhir tahun. So sekarang macam mana nak kira? Ambil alat kecil awal 300, tambahkan dengan belian alat kecil 700 dan tolakkan dengan baki alat kecil pada hujung tahun iaitu 340. Korang akan dapat 660. Yang kedua, kita tengok pada tarikh awal dia bagi kita alat tulis. So, alat tulis, kita kena kira berapakah alat tulis yang kita sudah gunakan. So, adik-adik cara yang sama macam kita kira alat kecil tadi. Alat tulis awal, tambahkan dengan belian alat tulis, tolakkan dengan alat tulis pada akhir tahun. Dan ini yang kita dapat RM170 alat tulis yang kita sudah gunakan. Baik, seterusnya, kita tengok di sini, maklumat tambahan dia minta kita kira susut nilai mesin. 10% mengikut kaedah baki berkurangan. So, kita tengok di imbangan duga. Kita ada mesin 35,000, susut nilai terkumpul 3,500. So, now kita kira 10% darab dengan 35,000, tolak 3,500 dan korang akan dapat 3,150 belanja susut nilai mesin. Seterusnya, maklumat tambahan yang keempat. Kadar bayaran belum dibayar ialah RM420. Ini menunjukkan kadar bayaran di imbangan duga tidak betul. So, kita tengok di imbangan duga berapa kadar bayaran? 2,380. Ini kadar bayaran yang tidak betul. Kita nak kira kadar bayaran yang sebenar. So, tengok balik maklumat tambahan. Rupanya kita ada kadar bayaran 420 kita belum bayar. So, bila belum maksudnya terkurang. Bila terkurang, korang kena tambah. 2380 tambah dengan 420, kita dapat 2,800. Ini ialah kadar bayaran yang sebenar. Seterusnya, maklumat tambahan nombor 5 ada sebut pembahagian belanja kadar bayaran dan alat tulis antara kilang dan pejabat. Ingat tak dalam video part yang pertama cikgu cakap dalam tajuk akaun pengeluaran jangan sesekali ambil belanja pejabat. Kita hanya berminat dengan belanja kilang sahaja. So, kadar bayaran untuk kilang hanya 90%. So, 90% darabkan dengan 2,800 kadar bayaran yang kita dapat tadi. Kita dapat kadar bayaran untuk kilang hanya 2,520. Dan yang kedua, alat tulis. Tadi kita ada kira alat tulis kan? Tengok balik berapa alat tulis kita? 170. So, 170 ni merangkumi alat tulis kilang dan alat tulis pejabat. Kita hanya nak ambil yang kilang. 30% darabkan dengan 170, korang dapat 51. Ini ialah alat tulis untuk kilang. Okey, dan seterusnya, settle maklumat tambahan, kita dah boleh start buat akaun pengeluaran. Jom kita buat bersama-sama. Guys, akaun pengeluaran, first kali korang kena kira kos prima. Kemudian kira cost overhead. Lepas tu tambah kerja dalam proses awal. Tolak kerja dalam proses akhir. Dan korang akan kira ataupun dapatkan kos pengeluaran. Let's start with cost prima first. Okay, so cost prima ada 3 komponen. Siapa yang lupa boleh tengok
Boleh tengok balik video part yang pertama, boleh klik link di atas ni. Okay, so kos prima terbahagi pada 3 komponen. Yang pertama, kos bahan langsung. Kedua, kos buruh langsung. Ketiga, kos belanja langsung. So, kita settlekan one by one kos bahan langsung dulu. Formulanya inventory awal, tambah belian bersih, tambah Audi kalau ada, tolakkan dengan inventory akhir. So, di mana kita dapat inventory awal ni? Tengok tarikh awal. Ada inventory awal bahan langsung 9610. Okey, seterusnya, belian bersih. So, how to get belian bersih? Belian tolak dengan pulangan belian. So, kita dapat belian dan pulangan belian bahan langsung di sini. Okey, dan korang dapat belian bersih, kita akan tambahkan dengan Audi, dan Audi yang ada untuk soalan ni ialah angkutan masuk sahaja. So, tambahkan belian bersih dengan Audi, adik-adik akan dapat kos belian bahan langsung. So, kos belian bahan langsung, kita tambahkan balik dengan inventory awal 9610, korang akan dapat 46510. Ini yang kita panggil kos bahan langsung untuk digunakan. Okey, kita tak nak kos bahan langsung untuk digunakan, kita nak cari kos bahan langsung yang kita sudah gunakan. So, tolakkan dengan inventory akhir. Boleh tengok maklumat tambahan nombor 1. Inventory akhir kita dapat 10650. Tolakkan dan kita akan dapat kos bahan langsung digunakan 35860. So, itu komponen yang pertama untuk kos prima, iaitu kos bahan langsung. Komponen yang kedua, kos buruh langsung. Okay, so kos buruh langsung cuma ada satu saja soalan bagi kita, buruh langsung 15,000. So just insert into our table here. Okay, 15,000. Dan yang ketiga komponennya ialah kos belanja langsung. So kos belanja langsung cuma ada satu sahaja dalam soalan ni. Dia bagi kita royalty RM3,000 imbangan juga. Kita masukkan dan kita akan dapat kos prima 53,860. Macam mana cara dapat 53,860 kos prima ni? Kos bahan langsung digunakan, tambahkan dengan kos buruh langsung, tambahkan dengan kos belanja langsung, korang akan dapat kos prima. Simple. Part yang kedua dalam akaun pengeluaran ialah kos overhead. Okay, so kos overhead, ingat balik ataupun tengok balik video sebelum ni, cikgu cakap ada dua benda yang korang kena ambil, ada dua benda yang korang tak boleh ambil. So apa benda yang kita kena ambil? Belanja kilang. Dan yang kedua kita ambil upah pekerja tidak langsung. Upah pekerja tidak langsung. Seperti dalam soalan ni kita ada upah penyelia kilang. Okay, so ini dua benda yang korang kena ambil untuk cost overhead. Dan dua benda yang jangan diambil. Yang pertama, kos berkaitan dengan pejabat. Pejabat-pejabat tolak tepi. Kita tak berminat untuk akaun pengeluaran. Yang kedua, jangan ambil belanja yang berkaitan dengan barang siap. Ataupun belanja yang berkaitan dengan jualan. So, apa-apa yang berkaitan dengan jualan, barang sudah siap pun sama, kita abaikan. Okay, so adik-adik, yang pertama sekali kita ada alat kecil dan juga alat tulis. Ini kita dah kira tadi, alat kecil 660, alat tulis bukan di sini tapi di sini 51. Okey, so masukkan. Kemudian kita ada kadar bayaran. Ingat tak kat makluman tambahan tadi kita ada kadar bayaran? Oh ya, sebelum tu cikgu lupa nak cakap, upah penyelia kilang ini termasuk dalam upah pekerja tidak langsung pun ada dinyatakan di dalam imbangan duga. Seterusnya kadar bayaran 2520. Tengok balik dekat maklumat tambahan, kita ada kadar bayaran 2520. So, apa yang sudah dianalisiskan di maklumat tambahan, jangan lupa ambil dari maklumat tambahan. Jangan ambil lagi daripada imbangan duga kalau kita dah buat pelarasan di maklumat tambahan. Baik. Dan seterusnya, kita ada belanja susut nilai mesin. Ini pun ada di maklumat tambahan 3150 susut nilai mesin. Alright, korang perasan tak? Ada butiran dalam maklumat tambahan, dalam imbangan duga, dia merupakan kos, dia merupakan belanja, tapi Cikgu Pali tak ambil masuk dalam kos overhead. Apa dia? Ni yang Cikgu highlight kan? Angkutan keluar, diskaun diberi, komisen jualan dan juga iklan. Kenapa kita tak boleh ambil ni? Sebab dia berkaitan dengan belanja jualan. Berkaitan dengan belanja barang sudah siap. Sebagai contoh, angkutan keluar, kos delivery, penghantaran. Masa kita hantar barang ke rumah pelanggan. Bila kita hantar barang ke rumah pelanggan, barang tu dah siap ke belum? Dah siap. That's why jangan ambil. Kedua, diskaun diberi. Jangan ambil. Kita beri diskaun masa kita jual barang. Barang tu dah siap. Jangan ambil. Ketiga, komisen jualan. Korang bayar komisen masa korang jual barang.
Bila kita jual barang, barang tu mestilah dah siap. Jangan ambil. Dan yang keempat, iklan. Ini belanja masa kita nak promote barang. Kenapa kita promote barang? Sebab barang tu dah siap dan kita nak jual. Pun sama, jangan ambil empat ini sebab dia berkaitan dengan belanja barang siap ataupun belanja jualan. Logiknya adalah kita sekarang tengah kira kos pengeluaran. Dalam proses pengeluaran, bila sebut proses pengeluaran, barang tu dah siap ke belum, sudah tentu barang itu belum siap. So, apa-apa yang berkaitan dengan barang siap, kita tolak ke tepi, jangan diambil. Okey, walaupun dia adalah belanja. Baik, seterusnya. Dah dapat kos overhead dan juga kos prima, tambahkan dengan kerja dalam proses awal, ni boleh tengok tarikh 1 Januari, dan kerja dalam proses akhir. Ini boleh tengok di maklumat tambahan nombor 1 pada tarikh 31 Disember ada kerja dalam proses akhir. Okey, so kenapa kena tambah dan kerja dalam proses awal? Sebab kerja dalam proses awal ni merupakan barang yang kita cuba siapkan tahun lepas, tapi tak dapat siap tahun lepas, kita bawa masuk dia ke tahun ini. So dia termasuk dalam kos pada tahun ini. Manakala KDP akhir, kenapa kita tolak KDP akhir? Sebab KDP akhir adalah barang yang kita cuba nak siapkan pada tahun ini, tapi tak berjaya disiapkan, kita bawa dia ke tahun hadapan. Bila kita bawa ke tahun hadapan, dia akan dikira dalam kos pengeluaran pada tahun hadapan. So that's why kita tolakkan, kita cuma nak kos pada tahun ini sahaja. So tambah KDP awal, tolakkan dengan KDP akhir, korang akan dapat kos pengeluaran 73561. Kos prima, tambah dengan kos overhead, tambah dengan KDP awal, tolakkan dengan KDP akhir, kita akan dapat kos pengeluaran 73561. Itu sahaja untuk video ini. Sekian, terima kasih. Jumpa korang dalam video yang akan datang. Bye!